Akhirnya, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan satu garis panduan berkenaan dengan Minggu Solidariti Plus Tersin di sekolah-sekolah. Tetapi garis panduan itu bukannya macam untuk Minggu Solidariti Plus Tersin semata-mata, tetapi seolah-olahnya untuk Solidariti Plus Tersin dan Bintang Daud. Apa dah jadi ni wahai Kementerian Pendidikan? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Video ini telah dirakamkan pada 31 hari bulan Oktober 2023 jam lepas zuhur. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana yang anda tahu? Berkemungkinan anda tahulah. Jikalau anda telah meneliti website rasmi dan juga Facebook rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia, bahkan jikalau anda melihat Facebook Menteri Pendidikan, mereka telah mengeluarkan garis panduan rasmi berkenaan dengan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sepanjang Minggu Solidariti Plus Tersin di sekolah-sekolah. Dan sebelum saya pergi lebih lanjut, macam biasa, kenapa saya sebut benda tak betul, Plus Tersin? Sebab saya tak nak video ini ditangkap oleh algoritma sosmed nanti dan kemudian video ini akan disekat. Kita faham-faham sajalah, tak nak komen lebih-lebih. Balik pada isu. Sekali imbas, garis panduan ini nampak macam okey. Yalah, segala benda yang kita buat mestilah ada garis panduan. Kalau tak ada garis panduan, kita akan menjadi ibarat layang-layang yang terputus tali terbang tak ketahuan. Tetapi kalau kita lihat betul-betul, lihat dengan teliti garis panduan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ini, kita akan dapat lihat kejanggalan yang sangat-sangat luar biasa, terutamanya dekat bahagian jangan buat. Jom kita perhatikan apakah garis panduan tersebut. Kalau kita perhatikan pada garis panduan yang boleh buat, benda tu biasa-biasa sajalah, tidak ada apa-apa yang luar biasa. Seperti fokus kepada kemanusiaan, dorong pemahaman, jemput penceramah yang berwibawa. Yang ni pun kita kena cek juga. Adakah penceramah yang berwibawa itu hanya datang dari pihak kerajaan semata-mata ataupun orang-orang yang konon-kononnya berpihak kepada Plus Tersin tetapi sebenarnya ada pandangan yang tunggang terbalik. Kemudian galakkan dialog terbuka, ajak kerjasama, kempen amal dan juga promosi kedamaian. Part ini saya tidak ada banyak benda yang hendak dikomplain. Tetapi kalau kita perhatikan dekat bahagian yang tak boleh buat, ini yang mendatangkan kegusaran. Part yang pertama, hindari retorik ekstremisme. Yang ini sebenarnya memang sangat-sangat pelik. Sebab apa tahu? Sebab selama ini, media-media barat selalu sahaja memanipulasi fakta, mengatakan konon-kononnya perjuangan rakyat Plus Tersin dan juga pasukan Hak Alip Minsin untuk membebaskan bumi mereka sendiri sebagai satu tindakan keganasan. Kita sendiri pun tahu apa sahaja yang berkait dengan Islam pastinya akan dituduh sebagai satu tindakan ekstremisme. Benda ini yang kita kena perbetulkan, wahai Menteri. Jangan kita menggalakkan lagi naratif-naratif yang tunggang terbalik yang dicanaikan kepada kita oleh Barat selama ini. Kemudian elakkan menyalahkan individu atau agama. Yang ini saya tidak ada masalah sebab memang selalunya kalau individu buat perangai, habis satu golongan dipalitkan. Tetapi dalam hal ini, kita jangan juga salah untuk memberikan kesalahan kepada pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, jangan memanipulasi fakta. Saya baru sebut tadi tentang manipulasi fakta, terutamanya oleh media-media barat. Tapi yang ini kita akan bincang dalam video yang lain. Yang keempat, elakkan aktiviti yang boleh menimbulkan konfrontasi. Seperti protes jalanan yang boleh menimbulkan konflik atau ketegangan. Yang ini kita pelik. Protes jalanan adalah perkara yang biasa. Bahkan ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pembangkang dahulu pun, kerap kali mereka lakukan protes jalanan. Dan masa itu, tak pula mereka kata macam benda ini akan mencetuskan ketegangan dan sebagainya. Dan kita nak tanya juga, mencetuskan konflik dan ketegangan. Ketegangan siapa? Siapa yang akan tegang bila melihat anak-anak kecil ini bersolidariti untuk saudara-saudara mereka dekat Plus Tersin? Siapa yang akan sentap? Siapa yang akan sakit hati? Ini yang perlu dijawab. Yang kelima, hindari politik partisan. Yang ini saya harap kerajaan walk the talk. Janganlah hindari politik kepartisan, maksudnya jangan panggil pembangkang, semuanya kerajaan sahaja. Ingat, semua orang juga berjuang untuk solidariti Plus Tersin. Tetapi tuan-tuan sekalian, yang 5 ke atas ini, benda terkecil saja.
Tetapi yang nombor 6 dan nombor 7 ini memang masalah besar. Nombor 6, jangan hanya menonjolkan perspektif satu pihak. Di mana di sini dikatakan walaupun tujuan adalah untuk menunjukkan solidariti kepada Plasticine, cuba untuk memberikan gambaran yang berimbang tentang situasi. Ini adalah satu benda yang sangat-sangat karut oleh Kementerian Pendidikan. Gambaran berimbang. Maksudnya dia kata jangan hanya dengar side daripada pihak Plasticine, kena dengar side daripada pihak Bintang Daud juga. Mereka juga konon-kononnya ada hak untuk menyuarakan pandangan mereka. Perkara ini adalah sangat-sangat mengarut, wahai Menteri. Malaysia tidak pernah menyokong Bintang Daud. Malaysia tidak pernah mengiktiraf Bintang Daud. Negara kita tidak pernah ada hubungan diplomatik dengan Bintang Daud. Bahkan pasport kita tidak boleh digunakan untuk ke Bintang Daud. Jadi kenapa tiba-tiba dalam Minggu Solidariti ini, tiba-tiba pula kita diminta untuk mendengar pandangan ataupun cerita dari belah Bintang Daud pula? Ini satu kekurang ajaran, wahai Menteri. Ini satu perbuatan yang tidak sepatutnya. Yang ketujuh, elakkan menggunakan simbol atau ikon yang boleh menimbulkan kontroversi. Ini termasuklah bendera, slogan atau gambar yang mungkin menyinggung perasaan pihak lain. Yang ini juga soalan timbul. Menyinggung perasaan siapa? Kalau kita letakkan atau bentangkan, hamparkan slogan Netanyahu itu adalah penjenayah perang, siapa yang akan sentap? Siapa yang akan tersinggung? Kalau kita bentang bendera Ha Alif Mim Sin, siapa yang akan sakit hati? Siapa yang akan tersinggung? Kalau kita bentangkan kalimah syahadah berlatar belakang ke warna hitam sebagai seruan jihad, siapakah yang akan tersinggung? Siapakah yang akan sakit hati? Siapakah yang akan sentap? Soalan timbul, wahai Menteri, dan anda perlu menjawabnya sebenarnya. Siapa sebenarnya yang anda nak jaga hati sangat-sangat ni? Itu tak boleh, ini tak boleh, cakap lebih-lebih tak boleh sebab takut nanti ada perasaan orang yang tersinggung. Perasaan siapa, wahai Menteri? Perasaan siapakah yang anda betul-betul hendak jaga masalah sekarang ini? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang kita faham Kementerian Pendidikan kena buat garis panduan. Tetapi garis panduan ini adalah semata-mata untuk memberikan gambaran betapa kita kena mengangkat perjuangan masyarakat Plasticine dan juga perjuangan Ha Alif Mim Sin dalam membebaskan tanah air mereka. Kita sudah berhadapan dengan banyak sekali penipuan daripada media-media barat, terutamanya media-media yang bersekongkol dengan golongan rejim Mayonis ini. Betapa mereka sentiasa membawa berita yang berat sebelah, menggambarkan Ha Alif Mim Sin sebagai pengganas dan sebagainya. Nanti saya akan buatkan satu video insya-Allah untuk menerangkan salah satu penipuan mereka dekat kibbutz di Tel Aviv. Jadi tuan-tuan dan sekalian, cukup-cukuplah penipuan-penipuan oleh media barat ini. Minggu Solidariti ini bertujuan untuk membawa gambaran yang sebenar tentang apakah yang terjadi dekat Plasticine. Sejarah mereka bermula sejak 1948, pengusiran beramai-ramai orang-orang Plasticine daripada rumah-rumah mereka oleh rejim apartheid Mayonis. Dan kemudian perjanjian Camp David 1967 yang menyebabkan makin ramai lagi penduduk asal Plasticine dihenyakkan ke dalam Gaza. Jadi tuan-tuan dan sekalian, sepatutnya Minggu Solidariti ini adalah untuk kita mengungkapkan kisah Plasticine, bukan kisah orang lain. Kalau nak buka kisah orang lain, kalau nak ungkapkan kisah orang lain, jangan panggil ini adalah Minggu Solidariti Plasticine. Panggil saja Minggu Solidariti Israel dan Palestin. Tetapi kalau ada orang yang bersetuju dengan garis panduan ini dan bersetuju nak mendengar kisah kedua-dua belah pihak, saya tak nak cerita banyak. Cuma ada satu soalan saja yang saya ingin tanyakan kepada anda. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?